Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Samia Syazwani binti Abdul Rahman. Nombor matrik saya 22000730. InsyaAllah pada hari ini saya akan memberitahu tentang etika solat khauf ketika berhadapan dengan musuh sewaktu di medan perang. Baik, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya telah mengikuti baginda Rasulullah SAW solat khauf ketika berperang. Baginda telah membahagikan kami kepada dua barisan. Dan kedua-dua barisan tersebut berdiri di belakang bahagian baginda Rasulullah SAW. Bermaksud baginda adalah imam dan ada dua baris. Baik, ketika baginda mengangkat takbir, maka semua mengikut baginda mengangkat takbir. Ketika baginda rukuk, maka semua juga rukuk. Ketika baginda i'tidal, maka semua i'tidal. Namun ketika sujud, baginda sujud, maka saf yang pertama akan turut sujud. Manakala saf yang belakang, iaitu saf yang kedua, akan berdiri. Kemudian setelah baginda Rasulullah SAW selesai sujud bersama saf yang pertama, maka saf yang kedua akan sujud. Kemudian saf yang berada di bahagian belakang akan mara ke hadapan dan saf yang berada di bahagian depan akan mundur ke belakang. Lalu Nabi SAW akan rukuk, maka kami akan rukuk pula. Kemudian baginda mengangkat kepala, kami pun mengangkat kepala. Lalu apabila baginda, maka saf yang di muka hadapan di waktu rakaat yang pertama, saf di belakang akan mengikut sujud, sedangkan saf yang kedua akan menghadap musuh. Dan setelah Nabi SAW selesai sujud dengan saf yang pertama, maka sujudlah pula saf yang kedua. Kemudian baginda Rasulullah SAW memberi salam dan kami pun memberi salam. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Nasai, Ibnu Majah dan Baihaqi. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Apabila musuh berada bukan dari arah kiblat. Dari Salih bin Khawat dari Sa'id bin Qaisamah katanya, Nabi SAW berbaris dengan satu kelompok lainnya menghadapi musuh. Beliau bersembahyang bersama kelompok pertama itu satu rakaat dan tetap berdiri. Kelompok itu menyelesaikan sendiri solatnya lalu pergi menghadapi musuh. Lalu datanglah kelompok kedua yang bersembahyang satu rakaat bersama beliau. Bagi Nabi SAW merupakan rakaat kedua. Beliau tetap saja duduk menunggu mereka menyelesaikan solatnya. Kemudian beliau memberi salam dengan mereka bersama-sama. Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersembahyang dengan salah satu dari dua kelompok satu rakaat, sedang kelompok lain sedang menghadapi musuh. Kemudian kelompok pertama pergi menggantikan kelompok kedua untuk menghadapi musuh. Sementara kelompok kedua ini datang bersembahyang dengan Nabi Muhammad SAW satu rakaat lagi. Lalu beliau memberi salam dan kedua-dua kelompok itu masing-masing menyelesaikan satu rakaat lagi. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Selain itu, menurut Ibnu Mas'ud katanya, kemudian imam memberi salam dan mereka, yakni kelompok kedua itu, berdiri dan menyelesaikan satu rakaat lagi. Kemudiannya memberi salam. Okey, menurut dalil pertama yang saya baca tadi, macam ni, ada Nabi Muhammad jadi imam dengan dua kelompok. Kelompok pertama solat dulu, kelompok kedua jaga kawasan tu.
Lepas tu Nabi Muhammad solat 1 rakaat. Dia orang ni pun ikut. Lepas tu Nabi Muhammad berdiri balik. Dia orang ni pun sambung lagi 1 rakaat sendiri. Bila dah dia orang sambung, dia orang habiskan lagi 1 rakaat tu sendiri, kemudian kelompok kedua ni datang gantikan dia orang. Kiranya kelompok pertama ni pergi ganti untuk jaga kawasan tu pula. Kelompok kedua ni datang untuk solat. Lepas tu bila Nabi Muhammad solat tu pula jadi imam tu, itu dah rakaat kedua dah bagi Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad duduk je. Dia orang yang kelompok kedua ni bangun solat sendiri. Lepas dah solat sendiri tu baru dia orang bagi salam bersama-sama. Macam tu lah. Okey, menurut dalil daripada Ibnu Umar pula yang saya baca tadi tu, dia macam ni pula. Nabi Muhammad ada 2 kelompok juga. Nabi Muhammad imamkan kelompok pertama ni, dan kelompok kedua ni macam biasalah pergi jaga musuh. Lepas tu dah habis 1 rakaat, datang kelompok kedua untuk gantikan dia orang tukar. Kelompok pertama ni pergi ganti jaga musuh, kelompok kedua datang untuk solat pula. Elok dah datang untuk solat, dah habis tu kan Nabi Muhammad dah rakaat kedua dah lah, dia selesai sebabkan dia imam. Lepas tu elok Nabi Muhammad bagi salam. Lepas tu barulah dua-dua kelompok ni solat, habiskan rakaat masing-masing dengan sendirinya. Macam tu. Okey, daripada Ibnu Mas'ud pula, cara dia sama je yang bergili-gili tadi tu. Tapi bila dia ending dia je yang lain. Kiranya bila imam bagi salam, kumpulan kedua ni kan kumpulan last yang solat tu kan. Lepas tu kumpulan kedua ni, imam dah bagi salam, kumpulan kedua ni berdiri dan selesaikan solat dia orang 1 rakaat lagi tu, barulah dia orang bagi salam. Macam tu je. Tapi dia orang punya turn ganti-ganti tu sama je. Ending dia je yang berbeza daripada dalil-dalil tu. Baiklah, berdasarkan penerangan berikut, ianya juga disokong oleh beberapa dalil yang menguatkan lagi untuk membenarkan pengecualian solat Jumaat dalam sesuatu urusan. Seperti dalil yang pertama daripada sabit daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a an-nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzri." Yang bermaksud, sesiapa yang mendengar seruan azan kemudian tidak mendatanginya, iaitu pergi ke masjid, maka tidak sempurna solatnya melainkan disebabkan keuzuran. Menurut hadis berikut, pada asasnya seseorang itu dituntut untuk menghadiri solat berjemaah sekiranya dia mendengar panggilan azan. Meskipun begitu, jika ada keuzuran tertentu, maka dia diberi pengecualian untuk hadir menyahut seruan tersebut. Manakala dalam sebuah riwayat yang lain pula, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dimaksudkan dengan keuzuran? Maka Rasulullah SAW bersabda, khaufun aw maradun, yang bermaksud perasaan takut ataupun sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, dan penerangan daripada hadis-hadis berikut, maka jelaslah daripada kedua hadis ni tidak melaksanakan solat berjemaah atas faktor sakit atau takut bukanlah bermaksud mengutamakan nyawa berbanding agama. Namun ia perlu dilihat dari sudut maslahah dan ini keutamaan kehidupan manusia lah. Bahkan memelihara nyawa itu sendiri sebenarnya merupakan prasyarat penting dalam memelihara agama, kerana tanpa keberadaan umat Islam yang sihat dan kuat, nescaya Islam tidak dapat diamalkan dan disebarkan. Nabi SAW sendiri pernah berdoa merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika perang Badar. Apa Nabi doa Nabi? Ya Allah, jika kau binasakan kumpulan ini, nescaya kau tidak akan disembah lagi di dunia ini. Solat Jumaat adalah wajib dan merupakan fardu ain kepada setiap individu Muslim. Dari Abu Jati At-Tamri bahawa Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali dengan sengaja, maka Allah Subhanahu Taala akan menutup hatinya daripada menerima petunjuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun, ada pengecualian daripada menunaikan solat Jumaat. Yang pertama ialah seseorang yang sakit, iaitu menyukarkan seseorang itu untuk pergi ke masjid. Yang kedua ialah hujan, iaitu membawa kesukaran untuk seseorang itu pergi ke masjid. Yang ketiga ialah orang yang bermusafir, iaitu orang yang keluar sebelum subuh untuk bermusafir.
Yang keempat, orang yang dizalimi, iaitu orang yang bersembunyi kerana takut dizalimi. Yang kelima, iaitu yang terakhir, orang yang berada di dalam medan perang. Oleh itu, orang Muslim yang mengalami salah satu perkara tersebut, mereka dikecualikan untuk menunaikan solat Jumaat. Namun, mereka perlu solat Zuhur seperti biasa. Akhir sekali, setiap umat Islam wajib menunaikan solat 5 waktu ini walaupun berada di mana jua, dan ia merupakan fardu ain, yakni wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang sudah meningkat usia dewasa dan dikecualikan pada orang yang sakit.